Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita petang ni masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersama dalam kelas yang kita namakan Easy Makhraj, untuk sama-sama kita bincangkan satu hari satu makhraj, dan hari ini kita akan berada pada makhraj huruf tha. Makhraj huruf tha. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Yang kedua, bantu saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada petang ni lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Hajai, Ustaz Rahayati, Ustaz Kak Isa, Abang Zam, Ustaz Hijau. Okey. Tak dapat notifikasi. Telefon saya tadi dapat notifikasi. Orang lain macam mana, dapat tak notifikasi? Okay. Kalau tak dapat notifikasi, tolong share lah supaya orang lain tu perasan ada kelas pada petang ni. Okay, suara jelas, alhamdulillah. Dapat noti, alhamdulillah. Okey, dapat. Puan Hayati dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Tolong saya klik button share dulu. Mungkin ramai ini tak dapat notifikasi. Sekejap ya. Okey. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ba'du. Elok juga kalau boleh tag rakan-rakan yang tuan-tuan teringat untuk sama-sama seru dia masuk dalam kelas kita pada petang ni. Okey. Petang ni insya-Allah kita akan bincang huruf tha. Okey. Seperti mana biasa kita kena tahu dulu makhrajnya dekat mana. Kita kena tahu dulu rumah dia dekat mana lah. Tujuan dia bila kita dah tahu rumah, kita kena kenal pula sifat. Kita kena sifat. Tujuannya tak lain dan tak bukan liyalfuzu bi afsahil lughat. Tujuannya untuk kita sebut sesuatu huruf tadi dengan bahasa, dengan ucapan yang paling fasih lah. Okay. Kita belajar, walaupun kita belajar alif ba ta, kita belajar satu hari satu huruf, kita juga diganjari pahala. Sebab apa? Sebab yang kita belajar ni adalah untuk kita gunakan ataupun untuk kita apply dalam bacaan Al-Quranul Karim kita. Okay. Okay, huruf fa. Okay. Makhraj huruf fa. Kita biasa sebut hujung lidah dengan hujung gigi atas. Itu makhrajnya. Ada juga yang menyebut hujung lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. Okey. Dia memang dari sudut kedudukan dia memang begitulah. Bila kita letak hujung lidah di hujung gigi atas, ada sedikit bahagian yang keluar daripada hujung lidah kita, daripada keluar daripada gigi tu. Maksudnya dia akan berada di antara gigi atas dan gigi bawah lah. Cuma dalam kitab-kitab Arab tidak disebut begitulah. Okey, dia sebut antaranya dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Okey, dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid, kitab yang masyhur yang digunakan oleh ramai daripada pelajar yang mendalami ilmu tajwid. Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ramai yang guna kitab ni. Okey, dia kata apa? Makhraj bagi huruf tha adalah zahri tarfil lisan. Okey, seperti mana kita tahu zahri tarfil lisan, bila sebut zahri ni, zahri kita tengok tarfil lisan dia ada banyak. Okey, tarfil lisan dia ada banyak bahagian lah. Okey, antaranya ni hujung betul, yang ni zahri, permukaan hujung lidah. Dia ada wastul lisan, dia ada tengah lidah. Dia ada hafatil lisan, dia ada tepi lidah. Okey, ada banyak bahagian yang ada pada lidah kita. Tapi makhraj bagi huruf tha adalah zahri tarfil lisan. Dia kata permukaan hujung lidah. Permukaan hujung lidah ma'a atrafis thanaya al-ulya diletakkan di hujung
hujung gigi atas. As-sanaya ni gigi lah, hujung gigi. Ma'a atrafi bersama dengan hujung gigi atas. Fa, okey. Kita tak letak hujung ni, bukan. Kita letak zahri tarfil lisan. Permukaan hujung tepi lidah. Permukaan hujung lidah. Sa, okey. Okey, ahlan Ustazah Khadijah, Ustazah Nazilah, Ustaz Bin. Okey. Zahri dalam bahasa Arab disebut zahri tarfil lisan. Permukaan hujung lidah ma'a atrafis thanaya al-ulya, beserta dengan hujung gigi atas. Fa, as. Okey, dari sudut gambarnya macam ni lah. Okey. Gambar yang saya letak ni, huruf sa. Hujung lidah kita diletakkan di hujung gigi atas. Ada sedikit bahagian daripada lidah yang terkeluar. Cuma kita tak perlu ukur lah banyak mana keluar. 0.1 cm ke, 2 cm ke, 5 cm ke, 20 cm ke, tak. Okay. Syaratnya, kalau nak guna tips yang saya selalu sebut adalah, bila sebut huruf sa ni, kita nak tahu kita dah keluarkan lidah dengan betul ataupun tidak, kita cuba gigit. Okay, sekadar boleh gigit. Okay. Sekadar boleh gigit saja. Tak perlu kita banyak, tak. Hujung permukaan lidah sedikit saja. Fa, masa kita letak dekat situ, masa nak sebut kita kena letak hujung lidah di hujung gigi atas. Sa, dan lepas pada kita letak tu, kita akan tariklah lidah kita. Dia tidak akan selamanya berada di situ. Semasa nak sebut saja. Sas. Okey. Sas. Sa. Okey. Bila dia bagi atas, kita buka. Sa, maka dia menjauh lah daripada hujung lidah tadi, kena di hujung gigi atas. Bila kita sebut, dia akan menjauh. Sa, okey, dia akan menjauh lah. Okey, syaratnya masa nak sebut huruf sa adalah hujung lidah kena letak di hujung gigi atas. Cuma tuan-tuan kena hati-hatilah bagi huruf sa ni, sebab huruf sa tidak berada dalam bahasa percakapan Melayu kita, bahasa harian Melayu kita tak ada. Okay, tidak ada dalam bahasa Melayu kita. Kita hanya ada huruf sa. Saya suka. Semua perkataan kita guna hujung lidah berada di dalam mulut. Tidak diletakkan di hujung gigi atas. Okay. Tapi huruf sa ni, dia perlu hujung lidah diletakkan di hujung gigi atas. Cuma ada juga saya dapati sebahagian, bukan sebahagian, ada segelintir daripada orang kita yang pelat huruf sin lah, disebut dengan saya suka. Saya suka. Jadi nak apa? Lihat tidak. Kita nak hujung lidah di hujung gigi atas. Sa, as, sas. Okey. Ahlan, Ustazah Siti Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Cuma masa kita sebut huruf sa ni, dia bersifat dengan istifal. Okey, kita nampak pangkal lidah dia merendah. Ya, bila sebut huruf sa, hujung lidah diletakkan di hujung gigi atas. Ada sebahagian kecil lidah kita akan keluar. Sa, sas, as. Okey. Pangkal lidah akan terletak. Pangkal lidah akan terletak. Okey. Hujung lidah, dia selepas daripada sebut huruf sa ni, hujung lidah akan mendatar. Infitah. Okay, maknanya lidah berada dalam keadaan yang relax lah. Okay. Ahlan, Puan Siti Zawiyah. Okay, kita sebut dengan sa. Okay, maka apabila kita sebut huruf ni, dia tidak dapat lari daripada kita membariskan huruf tadi. Okay, maka semasa kita sebut huruf sa, okay, saya nak buang dah gambar ni untuk tuan-tuan fokus di mulut saya pula. Okay. Tapi fokus di mulut saya nampak yang kat luar lah, kat dalam tak nampak lah. Okey. Kita sebut huruf sa. Baris atas. Sa, as. Dia sukun. As. Saya kata kalau kita nak sebut huruf sa, tipsnya adalah kita boleh gigit hujung lidah kita. Sekadar boleh gigit lah. Sa, si, su. Okey. Masa sebut dengan baris bawah, si.
Masa fi nak sebut tu kita kena letak hujung lidah di hujung gigi atas. Bila kita dah sebut, lidah akan menjauh lah. Begitu juga dengan bahagian depan. Su. Bila kita muncung, lidah akan masuk ke dalam lah. Tapi permulaannya mesti diletakkan di situ. Makhrajnya adalah tempat pertemuan dua anggota lah. Okay, hujung lidah dengan hujung gigi atas dia bertemu semasa kita menyebut huruf sa. Okey. Seterusnya kita tengok pula peta minda berkaitan dengan huruf sa. Okey, hujung lidah dengan hujung gigi atas ni bagi makhraj huruf sa. Nak fokus mulut saya Okey, sekejap lagi kita fokus. Kalau fokus mulut saya kena dekatkan ni lah. Okey. Ni makhraj dan sifat bagi huruf sa. Hujung lidah dengan hujung gigi atas. Sebab itulah kita dalam bacaan Al-Quranul Karim ni dia ada benda yang terlibat dengan riwayat. Maknanya kita baca dengan berguru, kita ambil daripada guru. Satu lagi dia melibatkan dengan dirayah. Maksudnya kita kena belajar dari sudut belajar dengan kitab tajwid. Okey, kita belajar makhraj, kita belajar sifat ni merupakan dirayah. Cuma dalam bacaan Al-Quran ada juga yang tidak terlibat dengan riwayah dan dirayah, yang membolehkan kita baca Al-Quran dengan baik. Iaitu pertama, muwafaqah daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik daripada Allah. Taufik ni wafaqah, muwafaqah. Perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah setuju. Kita ni belajar Al-Quranul Karim. Mana Allah setuju kita belajar ni, kita boleh pandai. Kita boleh baca dengan baik. Okay, sebab ada di kalangan kita yang dia belajar Al-Quran tapi dia tidak pandai-pandai. Sebab tu ada perbahasan yang dinamakan dengan man lam yutawi'uhu lisan. Orang yang lidah dia tak dengar kata dia. Dia dah belajar, dah lama dah belajar tapi sebut salah, baca tak cantik lagi. Sebab apa? Sebab tidak ada muwafaqah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yang tidak terlibat dengan riwayah dan dirayah juga adalah salimul a'dha disebut. Anggota yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk kita sebut huruf Arabiah ni, dia baik, dia berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan yang sejahtera lah. Maksudnya gigi cukup, okay? Lidah tidak keras, okay? Mulut tidak cacat. Ni salimul a'dha yang membolehkan dia menyebut dengan baik dan juga tidak kena penyakit namanya ladrah, atau dalam bahasa Arab ladrah maksudnya kita ni ada yang dalam bahasa Kelantan dia sebut kopeng. Dia sebutan dia semua naik ke hidung, ni panggil ladrah. Ada yang juga yang tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut huruf ra dengan baik. Cuma sesetengahnya boleh dibaiki, sesetengahnya dia kekal dengan begitulah. Cuma apabila kekal dalam keadaan yang baca Al-Quran tidak betul, walaupun bunyi tidak betul, tapi bacaannya diterima. Sehingga kan sekiranya dalam surah Al-Fatihah sendiri, secara zahirnya kita dengar dia baca ni salah. Dia dibaca ni dalam keadaan telah tukar huruf, tapi dia tidak mampu untuk baiki dengan betul. Habis limit dah dia belajar, maka ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kena ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan ataupun memberatkan seseorang melainkan dia mampu untuk buat taklifan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kena ingat yang tidak terlibat dengan riwayah dan dirayah ada dua, iaitu salimul a'dha, alat percakapan kita, alat sebutan kita baik. Yang kedua, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya kita tengok pada skrin yang ada di depan tuan-tuan, huruf sa. Sa, hujung lidah mesti diletakkan di hujung gigi atas dalam keadaan sedikit hujung lidah kita terkeluar daripada gigi. Okey? Sa. Okey, kita tengok makhrajnya adalah hujung lidah di hujung gigi atas. Sifatnya adalah nanti saya tunjuk pembahagian sifat-sifat yang ada pada huruf istifal ni, pada huruf sa ni. Semuanya tuan-tuan akan dapati ianya tidak ada huruf yang bersifat dengan kuat. Semua bersifat dengan lemah dan ada satu bersifat dengan antara lemah dengan kuat. Dia berada di tengah-tengah.
Okey, kita tengok yang pertama, huruf sifat bagi huruf tha adalah hams. Hams maksud dia angin. Mahmus, huruf yang disebut dalam keadaan berangin. Hams, mahmus. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Huruf hams, huruf yang kita sebut, dia keluar angin. Boleh tak nak buang angin daripada huruf tha? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia merupakan sifatul lazimah. Sifat yang telah ada pada huruf tha. Tak boleh nak pisah. La yanfaqu anhu. Okay, kita tak mampu untuk pisahkan. Tha. Kita akan rasa ada angin yang keluar. Okay. Yang kedua, huruf tha ni dia ada sifat rakhawah. Thas. Okay, kita dengar. Ada suara. Thas. Ada suara yang mengalir. As. Okay, dia bersifat dengan rakhawah. Kenapa? Kerana ianya tidak ada halangan untuk suara tu mengalir dengan baiklah. Okay, rakhawah. Sebab tu kita baca as. Ada angin yang keluar yang kita rasa dengan tangan. Angin ni kita akan rasa. Yang kita dengar tu merupakan suara. Kita kena jelas antara hams dengan rakhawah. Sebab setengah daripada kita dia tidak jelas hams dengan rakhawah. Maka ketika mana dia sebut huruf ta contohnya, huruf kaf contohnya dia akan sebut ta. Nah, semalam kita dah bincang. Sebab apa? Sebab dia terkeliru antara hams dengan rakhawah. Yang dia rasa sebut tu adalah huruf hams, sifat hams, tapi sebenarnya dia telah mendatangkan sifat hams beserta dengan sifat rakhawah. Okey, cuma bagi huruf tha ni tidak ada masalah yang besar. As, okey, dia akan keluar sekali. Tha wa thiyabaka wa fi. Hujung lidah di hujung gigi atas. Fi kita tarik. Wa thiya. Okey, wa thiyabaka fatahhir. Okey. Huruf bersifat dengan istifal. Istifal ni merupakan sifat lazimah juga. Bila kita nak sebut huruf tha, pastinya pangkal lidah kita terletak. Okey, pastinya pangkal lidah kita terletak. Dia tidak terangkat. Okey, dan huruf yang bersifat dengan istifal ni jauh lebih banyak berbanding dengan huruf yang bersifat dengan itbaq. Sebab itbaq ada 4 saja. Bukan. Istifal awalnya isti'la, ada 7 saja. Baki daripada itu adalah semua huruf bersifat dengan istifal. Okey. Seterusnya pangkal lidah pula mendatar, iaitu sifat infitah. Maknanya lidah kita akan mendatar semasa kita menyebut huruf tha. Tha, thas, wa thiya. Okey, lidah kita relax. Okey, yang hujung relax, yang pangkal pun relax. Relax saja. Wa thiyabaka. Okey. Yang kelimanya adalah ismat. Okey, ismat ni kita dah sebut. Okey. Setengah ulama dia tidak membincangkan benda ni dalam perbahasan ilmu tajwid sebab dia hanya berada dalam bahasa Arab saja. Cuma kalau kita letak pun kita kena tahu bahawa ismat dengan idlaq ni hanya nak bagi tahu kita bahawa huruf ni disebut dengan senang ataupun susah. Huruf ni senang ataupun susah saja keluar daripada mulut. Huruf tha ni dia agak susah sebab dia tersangkut. Okey. Tha, as. Dia ada sangkut sikit berbanding dengan kita sebut huruf mim. Ma, direct. Okey. Tha. Okay. Ahlan Abang Mazlan. Okey, wa thiyabaka. Okey, contohnya lagi. Kita nak sebut, okey, dah selesai yang ni. Okey. Kita tengok pembahagian pada sifat ni. Okey. Ni makhrajnya huruf tha. Okey, tengah ni ni nama huruf tha, makhraj hujung lidah dengan hujung gigi atas saya sebut secara ringkas. Seterusnya yang ni petak yang ketiga ni adalah sifat yang kuat, tidak ada satu pun pada huruf tha bersifat dengan sifat yang kuat. Sifat yang lemah petak yang keempat, hams, rakhawah, istifal dan infitah kita dah sebut tadi. Sifat yang kelima ismat, dia berada di antara susah dengan senang. Tak susah tak senang. Tidak kuat ataupun tidak lemah. Dia berada di pertengahan.
Sebab dia just nak bagi tahu kita bahawa huruf ni disebut dengan senang ataupun susah sahajalah. Okey. Seterusnya, slide dah selesai. Cuma kita nak tengok dari sudut praktikal sebutan lah. Okey. Tuan-tuan jelas tak gambar saya? Nak sebut huruf ta hujung lidah mesti diletakkan di hujung gigi atas, ataupun bahasa yang lebih tepat permukaan hujung lidah. Sebab kalau hujung betul ni hujung lidah, ra'si tarfil lisan ni dia panggil. Kepala hujung lidah. Kita nak zahri yang berada ke atas ni. Zahri. Okey. Zahri tarfil lisan. Permukaan hujung lidah. Tak, ismat maksudnya susah. Okey, izlaq maksudnya senang. Itu maksud dia. Maknanya dua sifat ni nak bagi tahu senang ataupun susah saja ianya keluar. Okey. Tengok makhraj huruf ta. Ni ra'si, kepala hujung lidah. Yang kita nak adalah permukaan hujung lidah. Diletakkan di hujung gigi atas. Ada sebahagian lidah kita keluar. Maknanya kalau kita nak tahu, kita boleh gigit. Okey, sekadar tu saja, jangan lebih. Jangan tak perlulah. Sikit je. Sekadar kita boleh gigit. Okey? Dan apabila kita sebut huruf, dianya tidak dapat lari daripada sukun, dia tak dapat lari daripada fathah, kasrah, dhammah, maka ianya tertakluk dengan kaedah yang kaedah tertentu lah. Bila baris atas kita kena buka. Letak dulu sa. Okey, yang kedua baris bawah. Si. Okey, kita kena letak dan kita kena tarik. Si. Baris depan su. Letak dan kita tolak ke depan, kita muncul, maka lidah kita akan ke dalam. Sa, si, su, sas. Okey, dia sukun, dia berada di makhrajnya. Sas, as. Okey. Maknanya sukun dia tak bergerak. Kalau mutaharrik dia akan bergerak daripada makhrajnya. Daripada hujung lidah berada di hujung gigi atas, bila kita sebut baris atas, sa, lidah akan menjauh ke bawah. Bila kita sebut baris bawah, kasrah, si, lidah akan ke belakang. Okey, bila sebut ke depan, su, kena muncung lah. Okey, ada soalan. Ustaz, kadang-kadang baca huruf fa yang berbaris tu, yang baris atas tu, bunyi macam huruf fa berbaris atas. Salah baca. Macam mana cara nak elakkan? Ni bila dia silap bunyi ni mesti kedudukan lidah kita tak kena. Mesti kedudukan lidah kita tak kena. Okey? Yang kita naknya adalah hujung lidah di hujung gigi atas. Kita sebut sa. Bukan kita nak baca fa, tak. Yang tu kalau sebut huruf fa hujung gigi atas dengan bawah yang basah. Fa. Kita nak sa, af. Sas, si, su, sas. Boleh? Itu bagi makhraj huruf fa. Okay, kita tengok beberapa kalimah yang ada dalam Al-Quran. Yang tadi saya buka tadi. Ada dalam surah. Mana? Okay. Ada dalam surah Al-Zalzalah. Surah Zalzalah. Yauma idzin tuhaddithu. Su. Kena muncul. Sebab dia baris depan. Hujung lidah mesti diletakkan di hujung gigi atas. Baris depan, su. Okey. Antaranya lagi. Fa'atharna. Huruf fa. Ayat yang keempat di surah Al-Adiyat. Okey. Ada juga di surah Zalzalah tadi ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala sukun. Selesaikan di situ tanpa kita tarik. Hujung lidah di atas gigi bawah. Jangan sebut gitu sebab dia dari sudut
Kita tengok praktikalnya memang gitu, nampak. Tapi bahasa buku, bahasa akademiknya bukan begitu. Dia berkaitan dengan hujung lidah dengan hujung gigi atas. Kita kena tekan di hujung gigi atas. Okey? Sebab di bawah ni dia tidak memainkan peranan. Okey? Kena sebut hujung lidah di hujung gigi atas. Tu bahasa para ulama lah. Bahasa para ulama. Sebab kita ni walaupun kita nak ringkas ataupun kita nak bagi tips, kita mesti berada dalam lingkungan yang disebut oleh para ulama. Kalau tak nanti banyak akan kena hentam, akan banyak tashkilat ataupun akan banyak soal lah. Okay. Walaupun yang kita sebut tu kadang-kadang betul juga. Cuma orang nampak bahasa kita tu adalah bahasa yang berdasarkan teori, yang berdasarkan praktikal yang kita tahu. Okay. Bukan berdasarkan teori yang diambil daripada para ulama. Okay. Ahlan, Ustaz Herna. Ustaz kadang-kadang sebut huruf ta dan huruf sin berbaris atas nak jadi sama bunyinya bila kita cepat sebutan. Ya. Sebab huruf ta dengan huruf sin ni dia beza sikit saja. Huruf sin berada di hujung lidah, masih lagi berada dalam mulut tanpa keluar ke gigi. Dia tidak boleh sentuh gigi. Huruf ta dia mesti sentuh hujung gigi atas. Zahri tarful lisan ma'a atrafi thanaya al-ulya. Ini disebut oleh ulama beserta dengan hujung gigi atas. Ini bahasa para ulama lah. Okey. Tha. Betul. Huruf tha dengan huruf sin ni dia ada beza dia. Beza dia sudut kita bunyi tajam tu. Bunyi desiran tu tidak ada pada huruf tha. As. Kita bunyi tumpul. Sin kita bunyi as. Kita bunyi tajam. Tajam tu apa? Ada satu lagi sifat yang namanya safir yang ada pada huruf sin. Okey. Seterusnya bu'thira, fi pada surah Al-Adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira fi. Sekejap je kita letak di hujung gigi atas, lepas tu kita tarik. Bu'thira ma fil qubur. Okey. Al-mabthuth pada surah Al-Qari'ah. Al-mabthuth. Hujung lidah di hujung gigi atas. Bagi depan. Thuth. Dan dia sukun kat belakang tu, dia kembali balik ke makhrajnya. Sebab sukun ni mati. Macam kita mati lah, tak boleh bergerak. Biasa kita pun kalau mati ni, sebelum diusung diletak dalam kubur tu, orang akan letak kat rumah kita dulu lah. Kebiasaannya begitu. Begitu juga bagi huruf tha ni, bila dia mati dia akan berada pada makhrajnya. Dia tak boleh lari. Kalau tak, bila lari dia akan jadi huruf lain. Al-mabthuth. Dia dah lari sebenarnya. Mabthuth. Dah lari dah. Dah tergelincir daripada makhrajnya. Sebab sebut bagi depan. Thuth. Mati dia balik kembali. Okey. Seterusnya at-takatsur. At-takatsur. Okey. Su. Okey, kena hati-hati sebab huruf tha tidak berada pada huruf yang kita guna setiap hari dalam bahasa Melayu kita lah. Setengah kita dia tukar huruf tha dengan huruf sin, semuanya disebut dengan sin. Ada setengah orang yang lagi sadis, huruf sin ke huruf tha ke disebut dengan tha semuanya. Saya suka sekolah. Kena adjust lah sebab tidak ada bahasa dalam dunia ni melainkan bahasa Arab sahaja yang diajar secara detail bagaimana cara kita nak letakkan huruf ataupun kita nak sebut huruf dengan baik. Okey, sebab apa? Sebab ianya berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Okey, dia merupakan sunnah muttaba'ah. Kita tak boleh baca Al-Quran selain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan main-main. Sebab tu kita dalam belajar Al-Quran kita kena bersungguh-sungguhlah belajarnya. Cuma dalam bab kritik orang ni kita kalau boleh jangan kritik bacaan orang lain lah. Melainkan dia datang dengan kita nak belajar dengan kita, maka kita kena ajar dengan cara yang terbaik, dengan kaedah yang terbaik. Dengan habis cara kita ajar untuk dia sebut dengan baik. Cuma kalau dalam masyarakat awam kita dengar salah tu, kalau boleh tegur kita tegur secara direct tanpa kita mengaitkan dia lah. Okey.
Sebab ada juga kalau kita nak kutip semua bacaan orang lain ni, lahalaka kathirun min fudala'il ummah. Nescaya akan hancur ataupun akan jadi remeh habislah orang-orang yang alim, orang-orang yang ada kelebihan di sisi masyarakat. Sebab tidak semua orang yang diberi rezeki baca Al-Quran dengan baik. Sebab tu disebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat. Dan kita minta supaya kita digolongkan dengan golongan tersebut. Sebab tu kita belajar Al-Quran pagi, petang, malam. Okay, mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan tersebut. Dan kalau takdirlah kita belajar ni tak pandai-pandai, tak apa. Man lam yatata' falahu ajran. Siapa baca Al-Quran tata', dia baca dengan kokak-kokak bahasa Kelantan. Maksudnya dia baca dalam keadaan tersangkut-sangkut. Cuma setengah ulama dia kata ni terpakai bagi orang yang hafal Al-Quran. Cuma hafalan dia tu dia dah cuba hafal lah, tapi tak ingat. Sangkut-sangkut bacaan dia. Setengah ulama kata tak, bacaan pun dikira gitu juga. Dikira susah juga. Maka dia mendapat dua pahala lah. Pahala baca Al-Quran, pahala dia bersabar dengan bacaan dia yang tidak baik. Okey. Dah 37 minit. Kalau ada persoalan yang nak ditanya, boleh ditanya. Okey, boleh saya jawab, saya akan cuba jawab. Okey. Sebab kenapa saya kata begitu? Sebab tidak semua benda yang kita tahu. Hanya sedikit saja yang kita tahu. Cuma bila kita tahu, kita kena berkongsi. Yang tak tahu, kena jujurlah cakap tak tahu. Okey, ada persoalan tak? Kalau tak ada, kita nak berhenti di sini. Esok kita akan bincang huruf ba, ta, tha, jim esok. Okey, esok huruf jim. Huruf yang saya rasa huruf yang susah bagi saya lah, yang lambat belajar ni, slow learner. Okey, saya banyak tahun untuk kita belajar dengan sebut huruf sin dengan betul. Sebab sin ada dua. Huruf jim ada dua. Jim syam dengan jim fushi. Yang kita nak adalah jim fushi. Jim fasih. Okey. Saya belajar dengan guru saya Arab lah semuanya. Okey. Cuma dia orang Arab ni kita baca betul, dia kata betul. Kata salah tu, sebut gini. Ja. Dia ajar sebut. Tapi dia tak bagi tahu bagaimana keadaan lidah dia nak letak. Bagaimana bukaan mulutnya dia tak bagi tahu. Cuma bagaimana saya mengajar, saya bagi tahu buka mulut macam mana, lidah letak bagaimana, sebab ianya berdasarkan pengalaman pengajian bersama dengan beberapa orang guru. Maka kita simpulkan. Kita simpul terus supaya tuan-tuan senang untuk belajar. Okey. Nak sini nak. Nak habis dah kelabih. Tanya ada soalan atau tidak. Bye-bye dulu. Bye. Okey, kalau tidak ada apa-apa, kita berhenti di sini dan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Dan terima kasih juga sudi share dengan yang lain. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kurang lebih. Dan sebenarnya saya ini antara orang yang tak mampu untuk bentang dengan baik lah. Cuma saya mengharapkan tuan-tuan faham apa yang saya cuba sampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat dan saya juga dapat manfaat lah. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.